Okey, salam semua. Jadi hari ini kita akan sambung berkaitan dengan sifat fizikal, iaitu untuk siri homolog, alkana, alkina, alkuna, alkohol dan asid karboksilik. Jadi mari kita lihat apa sebenarnya yang telah kita belajar dari awal bab. Jadi pada awal kita tahu bahawa sebatian karbon boleh dibahagikan kepada dua. Okey, iaitu sebatian organik dan sebatian bukan organik. Okey, lepas itu kita tahu bahawa sebatian organik pula terdiri daripada hidrokarbon dan bukan hidrokarbon. Jadi kita nak lihat apa perkaitan sebenarnya dengan alkana, alkuna. Jadi cikgu telah melukis satu peta minda ataupun mind mapping. Jadi mind mapping ni telah menghubungkan antara dari awal lah sebatian karbon yang kita telah belajar sampai apa yang kita akan tengok pada hari ini, iaitu berkaitan dengan sifat fizikal. Kita mula dulu dengan sebatian organik. Jadi sebatian organik ni dibahagikan kepada dua, iaitu hidrokarbon dan bukan hidrokarbon. Jadi kita boleh lihat di sini hidrokarbon dibahagikan kepada hidrokarbon tepu dan hidrokarbon tak tepu. Jadi hidrokarbon tepu adalah alkana. Contoh hidrokarbon tepu adalah alkana. Dan juga kita telah tahu bahawa formula untuk alkana adalah CnH2n tambah 2, di mana N bermula dengan 1, 2 dan seterusnya. Selepas itu kita tahu bahawa alkana mempunyai kumpulan berfungsi, iaitu ikatan karbon tunggal. Selepas itu kita pergi kepada hidrokarbon tak tepu. Jadi hidrokarbon tak tepu dibahagikan kepada dua, alkuna dan alkina. Jadi alkina mempunyai ikatan ganda dua dengan formula CnH2n, di mana N bermula dengan 2. Alkuna formula adalah CnH2n tolak 2, di mana N bermula 2, 3 dan seterusnya. Di mana alkuna mempunyai ikatan ganda 3 sebagai kumpulan berfungsi. Jadi sambungan daripada itu, kita kena tahu sifat fizik untuk alkana, alkina, alkina. Maknanya apakah sifat fizik antara ketiga-tiga hidrokarbon ni? Satu ialah larut dalam pelarut organik. Bermaksud hidrokarbon ini tidak larut dalam air, hanya boleh larut dalam pelarut organik. Disebabkan bahan ini adalah bahan yang terdiri daripada molekul. Seterusnya, hidrokarbon juga adalah bukan konduktor. Maksudnya ia tidak boleh mengalirkan arus. Dan sifat fizik yang seterusnya adalah takat lebur dan takat didih. Jadi takat lebur dan takat didih bagi hidrokarbon, ketiga-tiga hidrokarbon ini adalah rendah. Disebabkan ia terdiri daripada molekul. Jadi molekul secara keseluruhannya mempunyai takat lebur dan takat didih yang rendah. Seterusnya, alkana, alkuna dan alkina juga adalah kurang tumpat daripada air. Bermaksud bila kita campurkan bahan ini dalam air, dia akan sebenarnya terapung atas air sebab dia kurang tumpat. Seterusnya kita lihat apakah sifat fizik
bukan hidrokarbon. Jadi yang bukan hidrokarbon kat sini adalah alkohol dan asid karboksilik. Okey, jadi kita lihat. Sifat fizik alkohol adalah takat didihnya akan meningkat apabila bilangan atom karbon meningkat. Bermaksud kalau kita nak bandingkan, okey, katakan antara butanol, okey, butanol dengan katakan etanol. Jadi butanol akan mempunyai takat didih yang lebih tinggi daripada etanol. So itu maksud pernyataan takat didih meningkat dengan peningkatan bilangan karbon. Seterusnya, metanol, etanol dan propanol terlarut campur dalam air. Bermaksud 3 ahli alkohol yang pertama boleh larut dalam air. Ini berbeza dengan ahli dalam hidrokarbon. Jadi hidrokarbon ni dia tidak larut dalam air. Tetapi kalau kita bercakap tentang bukan hidrokarbon seperti alkohol, metanol, etanol dan propanol boleh larut dalam air. Seterusnya, 11 ahli pertama alkohol adalah cecair. Maknanya daripada metanol, dekanol, semua adalah cecair. Okey. Dan seterusnya, ketelarutan berkurang dengan peningkatan saiz molekul. Bermaksud apabila saiz molekul lebih besar. Contohnya kita ada pentanol. Okey, kita ada heptanol. Jadi heptanol saiznya lebih besar kerana heptanol mempunyai bilangan karbon yang lebih tinggi, iaitu 7. Kalau kita nak bandingkan dengan etanol, 2. Jadi ketelarutan heptanol adalah kurang. Maknanya dia kurang larut dalam air berbanding etanol. Okey, kita beralih kepada sifat fizik asid karboksilik. 9 ahli pertama asid karboksilik wujud sebagai cecair. Kalau tadi alkohol, 3 ahli pertama larut campur air. Tapi di sini dia berbeza ya. Inilah kewujudan dari segi fizikal dia. Okey, fizikal. Okey. Seterusnya kita lihat ya. Yang untuk alkohol tadi 11 ahli pertama adalah cecair. Okey, yang ini berbeza. Kerana yang ini 9 ahli pertama adalah cecair. Okey, asid metanoik, etanoik dan propanoik sangat larut dalam air. Okey, lebih kurang sama dengan alkohol. Jadi kita senang nak ingat. 3 ahli pertama untuk alkohol, 3 ahli pertama untuk asid larut dalam air. Okey? Seterusnya sama juga. Ketelarutan berkurang apabila saiz meningkat. Jadi etanol dengan asid etanoik sebenarnya mempunyai sifat fizik yang lebih kurang sama. Yang berbeza hanyalah molekul yang larut dalam air ataupun molekul yang wujud sebagai cecair. Yang berbeza yang itu. Sebab 9 ahli pertama asid karboksilik wujud sebagai cecair. Tapi untuk alkohol, 11 ahli pertama wujud sebagai cecair. Yang lain takat didih adalah sama. Ketelarutan pun sama. Okey, ini untuk sifat fizik. Okey, seterusnya kita cuba soalan. Okey, macam mana cara soalan akan ditanya. Okey, kita lihat ya soalan. Asid karboksilik. Okey, seterusnya C4H8. Jadi apakah siri homolog C4H8? Jadi macam mana kita nak tahu? Okey, kita lihat pada formula A. Jadi formula molekul adalah C4H8. Okey, iaitu 4 darab 2 ialah 8. So bermaksud CnH2n.
So CnH2n adalah formula A untuk alkina. Jadi alkina adalah siri homolog untuk Q. Okey, seterusnya R. Okey, kalau kita lihat kat sini, R mempunyai kumpulan berfungsi hidroksil. Okey, yang ni karboksil. Okey, yang itu hidroksil. Jadi hidroksil adalah kumpulan berfungsi untuk alkohol. Jadi ini adalah alkohol. Okey, seterusnya yang ini C7H16. Okey, jadi 7 darab 2 adalah 14. Okey, 14 campur 2 adalah 16. So, formula A adalah CnH2n tambah 2. Jadi CnH2n tambah 2 adalah siri homolog untuk alkana. Jadi S ialah alkana. Okey, seterusnya kita lihat. Okey, kita lihat C5H8. Jadi C5H8 adalah formula untuk, okey, kalau kita lihat kat sini, 5 darab 2 adalah 10. Okey, untuk dapat 8 kena tolak 2. Jadi apakah formula A untuk CnH2n tolak 2? Alkuna. Okey, jadi T ialah alkuna, S ialah alkana, R ialah alkohol, Q ialah alkina dan P ialah F. Okey, seterusnya soalan yang berkaitan dengan takat lebur dengan takat didih, ya. Jadi kita lihat dekat sini. Okey, soalan dia adalah senaraikan semua sebatian yang wujud dalam bentuk gas pada suhu bilik. Jadi untuk itu, kalau kita rujuk jadual yang diberikan dalam buku teks, iaitu pada muka surat 78, kita nampak di sini, ya, takat didih untuk heptana iaitu C7H16 adalah 98. Bermaksud pada suhu bilik heptana adalah merupakan cecair. Jadi heptana ialah cecair pada suhu bilik. Jadi kita tengok balik yang ni. So P adalah asid, so cecair. Q C4H8. Okey, yang ini adalah gas. Okey, yang ini cecair alkohol. C7H16 heptana ini adalah cecair. Okey, C5H8. Okey, kalau kita lihat kat sini, C5H8 okey masih gas. So bermaksud jawapan senaraikan semua sebatian wujud sebagai gas pada suhu bilik. So jawapannya adalah Q. Okey, Q dengan T saja. Okey, P, R dan S adalah cecair. Okey, senaraikan semua sebatian yang larut dalam air dan tidak larut dalam air. So yang larut dalam air hanyalah P dan R. Yang tidak larut adalah Q, S dan T, sebab Q, S dan T adalah hidrokarbon. Bandingkan takat didih Q dan S. Okey, bandingkan takat didih Q dan S, kita kena lihat, ya. Bilangan karbon S adalah lebih tinggi berbanding Q. Jadi takat didih S lebih tinggi daripada Q. Itu jawapan. Penerangan adalah oleh kerana saiz molekul S adalah lebih besar berbanding Q, maka daya tarikan van der Waals di antara molekul-molekul S lebih kuat berbanding Q. Oleh itu, banyak haba diperlukan untuk memecahkan ikatan antara molekul-molekul S berbanding Q. So itu adalah jawapan kepada soalan penerangan. Sebab kita kena ingat, ya, ini adalah molekul. Jadi molekul bermaksud tarikan dia adalah tarikan van der Waals. Jadi itu sahaja